Fia Studio. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabi ke-11-nya sama. Artinya mendengar Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri ia dengan zat, yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu sami'an, yang takluk ia dengan mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Lawannya asammamu, artinya tuli, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un alim. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Jadi kita masuk bicara sifat yang ke-11. 11 ikut susunan ulama usuluddin. Kita letak nombor 1 wujud sampai 11 sama. Dan sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani, udrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Yang kelima. Ma'ani yang kelima daripada 7 sifat ma'ani, yang kelima sama. Yang ke-11 pada sifat 20 ikut sunan ulama iaitu sama. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, artinya, arti sama tu mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ni arti mendengar, maksud sini Allah bersifat mendengar. Ya, mendengar. Dia ada 3 sifatnya, sama, basar dan ilmu. 3 sifatnya, sifat ma'ani 3 situ. Sama, mendengar, basar, melihat, ilmu, mengetahui. Ketiga-tiga sifat ni disebut sebagai inkishaf. Inkishaf, alif nun kaf shin alif fa, inkishaf. Inkishaf ni jelas, terang dan nyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya inkishaf secara ilmu tak samalah inkishaf secara sama dan basar. Inkishaf sama dan basar pula tak samalah dengan ilmu. Contoh bagi kita mudah faham, sebenarnya sifat Tuhan ni bukan boleh dicontoh-contoh. Cuma ulama bagi contoh nak permudah faham saja, itu aja. Contoh, seseorang bagi salam kat kita, kita duduk atas rumah. Assalamualaikum. Kita tahu tak siapa panggil kita? Orang tu biasa dengan kita. Pak Mat. Pak Mat, Pak Mat. Kenapa dia jawab awal Pak Mat? Jelas pada dia yang panggil dia tu Pak Mat. Kok pagi-pagi. Suara apa tu? Ayam bapa. Mana hang tahu? Dia punya suara tu aku dengar. Kambing lain, lembu lain, ayam lain, orang lain, laki-laki lain, perempuan lain. Itu dipanggil inkishaf di segi sama. Dengan pendengaran tu kita jelas pada kita itu suara siapa, dia panggil apa, dia nak apa. Itu panggil inkishaf segi sama. Yang kedua segi basar. Nampak orang berjalan, nampak lagu Pak Mat. Lagu Pak Mat. Mai dekat, Pak Mat sungguh. Macam mana hang tahu dia Pak Mat? Melalui penglihatan. Inkishaf jelas, terbuka, nyata pada kita. Sesuatu benda tu melalui penglihatan. Itu pun panggil inkishaf juga. Segi ilmu, dengan ilmu pengetahuan kita, yang kita mengaji, yang kita apa semua, kita dapat maklumat satu melalui ilmu. Dengan ilmu tu jelas satu-satu maklumat tu kepada kita. Cuma takluknya berlain. Ilmu Allah Ta'ala mengetahui. Kita mengetahui yang wajib, mustahil dan harus.
Ilmu. Tapi mai dengan sama' dan basar ni dia dua aja. Allah Ta'ala mendengar dan melihat yang ada. Sama ada yang ada tu dalam bentuk wajib ataupun harus. Yang wajib tu zat dan sifat dia, yang harus tu bagi makhluk dia. Ada tak yang Tuhan tak nampak dan tak lihat? Yang tak ada lah, yang mustahil, yang tak ada. Yang tak ada nak tengok apa? Bukan makna Tuhan lemah, memang tak ada, nak nampak apa, nak lihat apa. Kalau orang tu boleh tengok yang tak ada, dia tu hebat lah. Yang tak ada boleh nampak, mana boleh. Kalau orang tanya kita ada tak yang benda yang Tuhan tak nampak? Ada. Yang tak ada Tuhan tak nampak lah. Tu je lah. Tak dengar, tak nampak. Bezanya sama' dan basar, makna kata inkisyafnya pada yang segala yang wujud. Sama ada wujud itu yang ada itu wajib ataupun harus. Sama ada bagi zat sifat Tuhan ataupun bagi makhluk zat sifat makhluk, semuanya semua dia melihat dan mendengar. Ya, nah. Kemudian ilmu dia tahu semua. Tuhan mengetahui yang wajib, yang ada pada diri dia, yang mustahil, yang tak ada pada dia pun dia tahu, yang harus terhadap makhluknya pun semua dia tahu. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Faham kita nombor satunya, iaitu sama' ni artinya mendengar. Dia ada 5 nah. Setiap sifat 20 tu ada 5. Nombor 1 nama sifat. Dalam konteks ni namanya sama. Yang kedua apa kita tahu? Artinya. Sama tapi tak tahu erti dia pun tak kena juga. Kena tahu ertinya mendengar. Erti ni kali bahasa dalam bahasa Melayu. Faham kitanya yang dikatakan sama tu mendengar. Ada 2. Yang ketiga maknanya. Makna ni yang kita nak ni. Apa makna dia? Kata musannif bermula maknanya. Makna apa tu? Nya tu nya sama' tu, iaitu satu sifat. Ya, sama' ni satu sifat, ya, yang maujud ni yang ada sungguh. Dia sebut sifat yang maujud, sifat ma'ni. Semua sifat ma'ni, semua sifat yang ada sungguh pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ada sungguh? Makna kata kalau Tuhan nak bagi lihat, kita boleh nampak di akhirat besok kalau Tuhan nak bagi lihat. Memang sifat sama' ni memang ada sungguh pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna maujud. Yang berdiri ia sifat tu dengan zat. Zat ni berdiri, sifat ni berdiri dengan zat. Kalau kita nak, yalah contoh tak boleh tapi nak pun mudah faham. Putih dengan baju. Putih tu ada sungguh pada baju. Itu makna berdiri ada sungguh pada baju. Zat sifat sama' ni ada sungguh pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama-lama ada zat, selama-lama itulah Allah bersifat dengan sifat sama' atau dengan sifat ma'ani. Apa makna kata? Sentiasa ada, selalu ada. Kita ada, kadang dengar, kadang pekak. Masa muda-muda dulu orang cakap sikit mendengar dah. Lah ni dia orang kata dia faham. Dia tarik sikit-sikit dah pendengaran kita tu. Dia tak? Dia tak sama ni. Allah biasa mendengar. Pendengaran Allah ni pula tuan-tuan, dia tak takluk pada suara. Suara ni nak abang macam kita lah. Kalau pelan orang bercakap pun tak dengar. Kalau cakap deras, kita buka TV, buka habis volume dia tu. Apa dia kata biji buah kita pun tak tahu. Tanpa pelan pun tak dengar, tanpa deras pun tak dengar. Allah Ta'ala hang pelan ke dengar. Ni katalah, semua ada ni, semua bercakap. Semua bercakap. Semua tanya saya. Agak-agak saya boleh dengar. Hang ni kata gunung, hang ni kata gunung, hang ni kata gunung. Apa dia belah sorang-sorang lah cakap. Aku nak dengar. Tidak. Allah Ta'ala satu makhluk, satu dunia ni minta. Makin tengah malam, pukul 3-4 pagi berdoa. Serentak satu dunia doa.
Malaikat minta, semua minta. Semua tuan-tuan dengar. Seorang Tuhan dengar. Yang kata pendengaran Allah Ta'ala. Sebab tu dia panggil Sami'. Allah ni Sami'. Sami'un basir. Apa Sami'? Amat mendengar. Kita mendengar, ya Allah amat mendengar, maha mendengar. Dengar sungguh-sungguh. Kita ni tak berhajat pada telinga. Apa ni, depa cerita lah, betul saya dengar orang cerita lah. Telinga ni nampak ni kedut-kedut ni ada pasal. Bila orang bercakap suara tu pi, telinga ni tampan masuk dalam lubang ni. Cuba tak ada ni kelepek ni. Orang bercakap pi, suara keluar tembus apa pun tak ada. Ni ada pasal ni, pendampan ni. Hang cakap pop ditampan masuk dalam telinga ni. Gendang ni pukul tuntang. Dengar. Kita berhajat pada alat suara, cupin telinga, anak telinga, gendang telinga, macam-macam. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama yang ada pada dia. Itu dia. Pelan deras ke kuat mah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar sungguh-sungguh. Ulang balik. Iaitu maknanya satu sifat, sifatun yang maujudun, yang berdiri, qaimatun, berdiri ia dengan zat bizatihi ta'ala. Kalau kita lama-lama dia kata lagu itulah, sifatun maujudun, qaimatun bizatihi ta'ala, berdiri pada zat Allah. Makna sifat ni sifat yang ada sungguh pada zat Allah Ta'ala, yang berdiri dengan zat Allah, yang tak bercerai dengan zat Allah Ta'ala. Ya. Yang mewajib ia Allah, mewajib sifat itu, sifat sama tu bagi zat akan kaunuhu sami'an. Bila ada sifat sama, maka datanglah pada pemikiran kita mesti ada sama, mesti ada kaunuhu sami'an. Apa kaunuhu sami'an? Keadaan yang mendengar. Sama ada orang yang mendengar dengan orang pekak. Orang mendengar, keadaan yang mendengar. Mat. Cara dia, dengan cangak dia, lenggok kepala dia, dengan cara jawab menunjukkan kita tahu dia mendengar. Keadaan dia tu menunjukkan dia tu mendengar. Keadaan yang pekak, mat, tak tahu. Itu keadaan yang pekak. Tidak. Orang buta macam mana dia berjalan? Dia berjalan keadaan cara orang buta, pegang tongkat apa gitu. Orang celik tentu berjalan cara celik. Jadi makna sifat ma'ani ini, makna kata dia akan melazim bagi sifat ma'nawiyah. Ada sifat sama, mesti ada kaunuhu sami'an. Keadaan yang mendengar. Jadi kata musannif lagi, yang makna melazim, mewajib bagi zat akan kaunuhu sami'an, yang takluk ia sifat sama ni dengan mendengar tiap-tiap yang wajib. Apa yang wajib? Iaitulah makna kata kalam Allah. Allah mendengar kalam dia, perkataan dia yang wajib. Yang wajib ni semua ada pada Allah Ta'ala lah. Dia mendengar kalam Allah. Kita boleh mendengar, kita tak bolehlah mendengar kalam Allah. Di dunia ni tak ada habuan. Di akhirat besok insya-Allah lah. Wa kallamallahu Musa taklima. Mendengarlah Nabi Musa akan perkataan Allah dengan sebenar-benar perkataan. Macam mana dia pun tak tahu. Allah Ta'ala kalam dia tak berhuruf, tak bersuara. Macam mana dengar? Nabi Musa pun tak erti nak cerita. Nabi Muhammad pun tak erti nak cerita macam mana dia berdialog dengan Tuhan tu. Macam mana dia mendengar kalam Allah ketika Mi'raj tu. Hanya Allah saja yang tahu. Bagaimana kalam Allah yang qadim itu
dapat didengar oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad, sedangkan dia memiliki pendengaran yang baharu. Wallahu a'lam shawab. Pada Allah Ta'ala, bila Tuhan kata Nabi Musa mendengar kalam Allah, kita yakin mendengar. Macam mana tak tahu, wallahu a'lam. Picak lama-lama kita jadi pening. Benda tak payah pikir, tak payah pegang. Tuhan kata mendengar. Jadi yang kata Allah mendengar segala yang wajib, makna kata kalam Allah, dia mendengar. Itu dia. Ya. Dan tiap-tiap yang harus ni apa dia? Makhluk lah. Semua didengari oleh Allah. Gisikkan kaki semut yang hitam di malam kelam hitam didengar oleh Allah. Jangan cakap kat siapa tahu. Aku abang kahang seorang ya. Tuhan dengar. Cuma dalam konteks kita ni, kita hidup hari-hari ni, kita apa yang pengajaran sifat ni dia memberi kesan dalam hidup kita. Bila kita sedap dan insaf, Allah Ta'ala mendengar semua yang harus. Yang harus ni makhluk dia. Makhluk Allah ni, terutama kita selalu bercakap seolah-olah macam kita rasa Tuhan tak pernah dengar. Itu cakap merapu tu, mengumpat sana, mengumpat sini. Hang tahu tak awal dia tu beli kereta baru tapi hutang. Biar pergi ke dia lah, dia dah hutang. Ya sibuk pasal apa? Tapi dia suka cakap begitu. Dia terlupa Tuhan mendengar percakapan dia. Itu dipanggil muraqabah. Bila ada perasaan hati kita bahawasanya Allah duk dengar perkataan kita, itu nama muraqabah. Muraqabah ni yang menyebabkan kita bercakap berhati-hati. Walaupun kita tak tengok Tuhan, tapi kita mengaji, kita faham, kita yakin Tuhan duk dengar perkataan kita. Maka kita jaga perkataan kita daripada cakap yang pelik-pelik. Sama ada jatuh mengumpat, fitnah, ataupun cakap sia-sia, cakap kosong. Kalau bolehnya kita nak bercakap benda yang elok-elok yang dapat pahala. Alangkah baiknya kita ganti cakap kita nak merapu tu dengan astaghfirullah. Mana tahu ketika kita cakap tu bertepatan dengan waktu mustajab, Allah ampun dosa kita. Untung dosa kita diampun oleh Allah Ta'ala pada kita cakap sia-sia yang kosong-kosong. Penuhkan hidup kita. Setiap apa kita sebut, semua Tuhan dengar. Kan? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah kau melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat Allah Ta'ala melihat kamu. Dia tengok kita, dia dengar apa yang kita cakap. Begitu juga dalam semayang. Bermuraqabah dalam semayang. Rukun semayang ada 3 kan, yang besar-besar lah. Pertama, rukun khawli, aqwalun wa af'alun, muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Semayang itu aqwalun, beberapa perkataan. Ada perkataan yang berbentuk rukun, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat dalam tahiyat, salam. Ini bentuk rukun. Yang sunat-sunat lagi, tasbih subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu semua tasbih rabbighfirli wajjahtu wajha lillazi fatara as-samawati wal ard, doa iftitah. Itu yang sunat-sunat pula. Macam mana muraqabah dalam semayang? Iaitu kita merasai Tuhan duk dengar apa yang kita baca. Kita dengar apa Tuhan baca ni. Bacalah betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak berhenti, kita berhentilah. Nak sambung-sambung lah. Wasal-wasal lah. Kalau berhenti, buat cara berhenti. Wasal, buat cara wasal. Baca elok-elok. Sebab kita baca dalam semayang ni, kita berdialog dengan Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin.
telah memuji hamba-Ku akan Aku. Kita baca tu, Tuhan jawab, kita puji Tuhan. Tuhan kata telah memuji hamba-Aku kepada Aku. Jadi makna setiap kita baca tu, bacaan kita yang rukun ke yang sunat, didengari oleh Allah dan Allah jawab. Berdialog. Orang main pada jauh kan, hang main apa amat? Naik bas ustaz. Apa habak mak pak hang? Baik ustaz. Dia pakai salam kat ustaz banyak-banyak. Gagal cara bercakap. Begitulah cara bercakap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambil nafas baru. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan tak pakai satu nafas tu. Mana boleh lagu tu? Orang main rumah kita sembang lagu tu boleh? Hamai bila depan. Ustaz dia cakap mana merapu. Bercakap dia dialog. Jadi kita berkomunikasi kan dengan Allah Ta'ala kan, dalam kita mengerjakan sembahyang, terutama dalam percakapan kita. Jadi baca elok-elok, baca makhraj dia elok, baca elok lah. Pasal apa? Terutama rukun-rukun tu, rukun sembahyang tu kena jaga elok-elok. Kalau kita baca hilang syaddah dia pun, Allahumma salli ala bukan Sayyidina Muhammad, bukan Muhammad. Jaga syaddah sabtu tu jaga elok. Pasal apa? Pasal tu Tuhan duk dengar kita ni. Apa yang kita baca ni Tuhan duk dengar. Jadi kita jaga elok. Kan? Semua tu kita jaga. Itulah dinamakan khusyuk dalam sembahyang. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala bersifat mendengar, duk dengar percakapan aku dalam sembahyang. Kita jaga percakapan kita tu bagi elok-elok. Akhwalun wa af'alun. Perbuatan. Perbuatan pun begitu lah. Perbuatan sembahyang rukun fi'li tu kita pelihara elok-elok, jaga elok-elok, sebab Tuhan bersifat basar. Apa basar? Melihat pula perbuatan kita tu. Takbiratul ihram tu buat elok, duk tahiyat, semua berdiri betul buat elok, sebab perbuatan kita dilihat oleh Allah dalam sembahyang. Luar sembahyang pun Tuhan lihat juga. Yang ketiga rukun apa? Rukun qalbi. Apa rukun qalbi? Niat dan tertib. Niat tu perjalanan hati kita tu, musyahadah, pandang hati tu kepada Allah daripada mula sembahyang sampai sembahyang. Pasal apa? Pasal Tuhan tu mengetahui apa yang ada di hati kita. Innahu alimun bizatis sudur. Allah amat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak perhati rupa paras kamu, Allah tak perhati amalan-amalan zahir kamu. Yang Allah perhati hati kamu tu. Jadi hati tu yang merewang ke lain. Ingat Allah dan sembahyang dipanggil musyahadah. Paling kurang makam kita orang awam ni pandang ni semua perbuatan Allah. Pandang af'alullah, perbuatan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah yang bagi kita sembahyang ni. Allah. Kalau Allah tak bagi, kita tak boleh sembahyang. Tak mampu kita nak sembahyang. Yang boleh kita terangkat tangan takbir ihram ni Allah. Boleh baca ni pun semua Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, ibadat yang kamu dirikan tu semua tu bi fadlillah, anugerah Allah. Wa bi rahmatihi, dengan kasih sayang Allah. Dapat bangkit tengah malam lagi cantik lah. Pukul 3, 4, 5 pagi tu sembahyang tahajud 2 rakaat. Takbiratul ihram tu pandang hati Allah. Ya Allah, syukur banyak-banyak ya Allah. Kalau engkau tak bagi taufik hidayah ke aku, tak boleh aku nak bangkit sembahyang ni. Tak gerak mulut aku, tak mampu aku nak baca ni.
No? Yang aku boleh bergerak semua ni dengan pertolonganmu ya Allah. Syukurlah ya Allah. Bercerau wayak matahari. Daripada takbir sampai salam, bercerau wayak mata kita. Itu dinamakan musyahadah. Pandang hati, semua ibadat kita buat ni semata-mata anugerah Allah. Kalau tidak, itu nama ujub. Kederat aku, usaha aku, kemampuan aku, itu nama ujub. Ini orang Mu'tazilah, Qadariyah. Mereka yakin ibadat mereka buat tu kemampuan mereka sendiri. Itu Mu'tazilah, Jabariyah. Ahli Sunnah wal Jamaah kita semayang, tapi hati kita pandang yang bagi aku boleh buat ibadat ni semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konteks yang kata sifat inkishaf tadi ni. Sama basar ilmu. Diri semayang ingat tiga ni. Bila kita baca, ingat Allah duk dengar. Jadi kita baca elok-elok. Bila kita takbirkan, rokok, sujud, ingat Allah sedang melihat apa yang kita buat. Begitu juga hati kita. Ingat Allah duk teropong hati kita ni. Hati kita diteropong oleh Allah, diketahui oleh Allah. Lepas tu, lanjutkan luar semayang begitulah. Bila teringat hati nak cakap pelik-pelik, ingat Allah duk dengar apa aku cakap. Kaki nak berjalan tempat tak elok ni, ingat ini Allah Ta'ala. Hati kita nak buruk sangka, hasad, dengki ke orang, ingat Allah tahu apa yang tak ada di hati kita. Ini namanya muraqabah dan musyahadah. Hidup kita kalau macam ni, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya. Itu dia. Qala musannif rahimahullah taala, lawannya dia segi akidah dia memang begitu. Bukan cakap kita wajib mengetahui yang Allah tu mendengar, kita wajib juga mengetahui yang lawan dia tu mendengar. Itu dia, lawannya pekak. Wajib Tuhan mendengar, mustahil pekak atau tuli. Pasal apa mustahil ni? Dia akidah dia macam tu. Nak jadi akidah ni dia kena bawa main lawan. Fatawakkal alal hayyil lazi la yamut, kata Allah. Hendaklah kamu bertawakul kepada Tuhan kamu, menyerah diri kamu pada Tuhan hayy, yang hidup, la yamut, yang tak mati. Hidup tak mati. Hidup lawannya mati. Wajib hidup, mustahil mati. Tuhan yang hang yang mana satu? Tuhan aku yang hidup tak mati. Tak mati tu nak bagi kuat, kata Allah tu hidup. Hang pakai baju warna apa? Aku pakai baju warna putih, bukan hitam. Cari lawan dia, putih lawan hitam. Baju aku putih, bukan hitam. Bukan hitam tu nak kuatkan lagi, kata putih. Dia pasal macam tu. Kan? Macam Allah sebut dalam Quran lagi. Tuhan kata, Waman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Siapa kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah Taala. Dia bukan beriman dengan Allah aja, tolak kufur, tolak taghut. Ambil yang makruf, tolak yang mungkar. Dia macam tu. Dalam Islam dia macam tu. Ambil yang betul, tolak yang tak betul. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sesungguhnya dia telah memegang simpulan iman yang kuat, lam pisau malah tak putih-putih. Jadi nak tolak yang tak betul tu, ambil lawan dia, yakni mustahil. Wajib kita beriman Allah tu mendengar. Wajib kita tolak Tuhan tu tuli atau pekak. Mendengar, tidak tuli, tidak pekak. Baru dia kata pegangan kita tu kukuh. Ya. Itu dia. Lawannya asammamu, artinya tuli, yakni mustahil. Kemudian dalil firman Allah, dalilnya firman Allah. Yang kelimanya iaitu dalil. Dia ada lima nak. Pertama nama sifat,
Kita dah habaq dah nama tadi samak. Yang kedua artinya mendengar. Kan? Ketiga makna dia. Kan? Sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala apa semua kan? Dah 3. Keempat lawan dia. Pasal apa lawan? Nak menguatkan yang wajib tu. Yang kelima dalil. Dalil ada 2. Satu dalil naqli, satu dalil akli. Dalil akli cara fikir lah. Cara fikir kira lekeh-lekeh lah. Senang-senang. Orang ni kalau dia pekak orang panggil apa? Pekak buta orang panggil apa? OKU tu. Takkan Tuhan OKU kan? Tidak. Cacat lah, senang cakap cacat lah. Kalau pekak orang cacat. Bila cacat kekurangan. Sedangkan pada awal dulu ni kita mengaji sifat 20 secara ijmal. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tidak? Sifat kamalan. Mustahil Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kekurangan. Itu cara umum dah. Cara ijmal pun kita sebut begitu dah. Jadi pekak ni kekurangan. Bila sebut kurangan, akal tak boleh terima. Takkan Tuhan bersifat kurangan nak boleh jadi alam semua ni? Boleh buat alam ni cantik, mestilah bersifat kesempurnaan. Antara sifat kesempurnaan tu sama. Itu cara akal fikir. Itu dipanggil dalil akli, cara akal fikir. Adapun dalil bangsa nakli ni nakal. Kita petik, kita ambil makna kata daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Allah sendiri cerita tentang diri dia. Dia kata apa? Allah kata innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu sami'. Antara nama-nama Allah sami'. Dia ada satu sami'un, satu lagi sami'un. Apa beza dia? Sami'un orang yang mendengar. Kalau sami'un amat mendengar. Dia panggil mubalaghah. Kita ni mendengar. Yang amat mendengar, maha lah senang. Maha mendengar Allah lah. Allah maha mendengar, dengar semua. Tak ada satu pun yang terdinding daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Mangkit tengah malam bisik pelan-pelan. Ya Allah, tolong aku ya Allah, gitu gini merayu lah apalah. Tuhan dengar tak? Dengar. Han cakap kuat pun dengar. Semua Allah dengar. Tak ada yang Tuhan tak dengar. Itu bagi sami'. Begitu juga alim. Allah amat mengetahui. Itu dia. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala, Tuhan kita tu, yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Ada guna perkataan amat. Pasal sami' tu amat. Ya ada ya kan. Kalimah tu kata ulama kalimah mubalaghah. Allah amat mendengar. Dalam konteks kita bicara sifat sama' ni, Allah amat mendengar. Tak ada satu pun makna kata terhalang daripada pendengaran Allah. Sebab itu kita kena buat daya ke orang. Jangan. Di antara doa yang Tuhan amat makbul, orang yang kena zalim. Dia buka mulut dia, Tuhan makbul terus. Naya kita, jangan buat zalim ke orang. Orang buat zalim kat kita tak apa. Kita jangan buat zalim ke orang. Bila dia menadah ke langit, dia minta doa pada Allah, tak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kita jaga-jaga diri kita tu. Jangan kita, percakapan kita apa semua kita jaga. Sebab setiap patah kataan kita ni, makna kata didengari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia bolehlah tipu. Bila aku kata bolehlah kata bila aku kata. Depan Allah boleh. Allah kunci mulut kita, bercakap tangan kita, kaki kita, semua bakal cakap. Hari itu nak buat lagu mana? Apa? Jadi kita kena hidup dalam keadaan berhati-hati. Pasal lidah ni dia tak bertulang. Dia boleh nak dapat pahala apa dengan lidah, ya. Nak dapat dosa apa dengan lidah.
Nak jatuh talak bini pun dengan lidah. Nak jadi gaduh, perang, bunuh-bunuhan pun sebab lidah. Nak jatuh kupur pun lidah. Nak jadi orang Islam pun dengan lidah. Ini cakap deras. Orang kulim ni lah. Kita pakai Quran, hadis dengan pakai. Dia tak percaya hadis. Tiba-tiba dia mati. Duduk di kulim. Yang cerita kat saya ni, kawan lain. Tukang mandi mayat. Tuan-tuan kenal tak apa nama Syekh Husin? Syekh Husin Al-Bungkusi. Saya tanya dia, macam mana nama Al-Bungkusi? Kerja dia tukang bungkus. Bungkus orang, bungkus mayat. Loh, di Masjid Kalang Lama. Di malam ni saya belajar itu. Dia duk pakai hegal selalu tu. Dia lah. Jadi, dia kerja dia. Kira proses mayat lah dia lah. Dia buat kursus mayat apa semua. Bila kawan tu mati, anak kawan tu telefon dia. Dia kata, macam mana Ustaz nak proses mayat dia? Masa hidup, dia tolak hadis. Dia tak percaya hadis. Habis Syekh buat macam mana? Saya kata kat dia macam ni. Hampir jumpa mufti Kedah, minta seperti surat. Saya kalau ada surat mufti Kedah, saya boleh urus mayat. Jadi dia ni telefon rata. Telefon masjid tu tak mau, masjid ni tak ada satu masjid pun yang sanggup mana mengkebumikan, menguruskan jenazah ni. Apa jadilah lah? Padri mai. Padri kata kalau hampa tak mau urus mayat ni, bagi kami nak bawa pergi gereja. Sudah. Kami nak buat cara Kristian. Kelang kabut lah. Ada budak-budak kaki rok ni naik betul laju ni. 2-3 orang ambil mayat tu pergi simpan tak mana pun tak tahu. Jangan jaga-jaga percakapan kita. Dengan percakapan boleh macam-macam boleh jadi. Boleh jatuh iman kita. Aku lagu ni kapiak pun tak apa. Tak boleh lah cakap macam tu. Itu dah berat lah. Marah ke isteri, cerai terus, talak 3. Tak boleh lah. Apa-apa pun tahan. Cakapan kita ni pastikan percakapan kita ni benda yang elok. Nak cari pahala pun, dengan lidah juga. Cakap kita, tasbih kita, baca Quran kita, istighfar kita. Macam saya sebut istighfar, kita astaghfirullahalazim. Ulama kata, bila kamu nak cakap benda pelik-pelik, kamu gantikan dengan tasbih subhanallah ataupun astaghfirullah. Mana tahu kena waktu tu waktu mustajab, Allah ampun dosa kita. Tak untung ada. Di ujung-ujung usia kita ni, marilah kita gunakan lidah kita ni, makna kita untuk mengaut banyak kebajikan untuk bekalan kita di akhirat. Ya. Saya rasa habis kot 55 tu. Kot ada soalan. Berkaitan dengan samak tadi ni. Faham dah kot? Faham lah cakap Kedah hampa tak faham juga, aku tak tahu. Saya pergi, mereka panggil saya dekat Sungai Boya. Sungai Boya tu dekat dengan seberang Perak. Kat Perak lah. Di situ yang teroka tanah tu semua orang Kedah. Dia berkata mai pada Yan. Situ semua orang Kedah. Orang lain tak ada, semua Kedah. Tu imam tu Haji Said. Panggil saya pergi ceramah di masjid dah Isra' Mi'raj. Ceramah habis saya ceramah, dia kata apa tau? Kita malah diuntung, dia kata. Penceramah kita ni tiaw Kedah, dia kata. Dia pun agak puas hati lah baca cakap bahasa dia pak. Faham elok. InsyaAllah. Jadi saya ingat boleh faham kot no? Ada soalan tak? Boleh lah tu insyaAllah. Kalau ada apa lain kali tulis-tulis saya bagi. Ya. Pasal bab akidah ni bab cukup penting lah. Nabi kata inna di'amatal baiti asasu wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala. Tegap dan teguh satu bangunan, dia bergantung pada asasuhu, tapak, foundation. Nak buat bangunan dia mesti tapak dulu. Railing ke, buat beam ke, buat tapak gajah ke, tapak tu penting. Di atas tapak tu lah naik tiang, dinding semua daripada tapak tu. Begitulah ibaratnya kata Nabi, teguh dan tegap agama kita ni bergantung pada ma'rifah.
Makrifah pun dia, akidah pun dia, iman pun dia, tauhid pun dia. Cuma beza-beza ni sikit lah, tapi hakikatnya semua sama. Jadi ambil berat bab akidah. Cuma akidah ni tuan-tuan, kita bila kita faham dan kita yakin, kita jazam sungguh-sungguh, kita dah ada iman. Iman ni pula nak kuat dia dengan ibadat. Iman ni jadi rosak, lemah dengan sebab maksiat. Banyak-banyak kita buat taat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa bercita-cita nak bertemu dengan Tuhan, kita buat ibadat nak jumpa Tuhan. Bila kita nak jumpa, kita mati. Allah maja'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna. Ya Allah Tuanku, jadikanlah sebaik-baik hari aku ni hari aku bertemu Engkau. Bagi jadikan hari kematian kita tu hari yang paling baik. Hari yang macam mana? Hari mati tu hari baik. Wa anta radin anna. Kau terima aku dengan redha. Allah redha kita. Jadi nak bagi Allah redha kita, kita buat banyak kebajikan. Kita nak bagi mak sayang kat kita, pak sayang kita, cakap dia kita ikut. Turut cakap dia, dengar cakap dia, buat apa dia. Maka mak pak kita redha kita. Kita dengan anak kita, kalau anak yang duduk dengar cakap, kita bukan kita suka kat dia. Begitulah ibarat kita dengan Allah. Bila kita banyak buat taat, Tuhan redha kita, Tuhan suka kita, Tuhan kesian kat kita. Maka dengan kasih sayang kesian belah Tuhan itulah kita terselamat daripada segala azab di akhirat, dalam kubur dan di akhirat. Inilah kerja buat kita. Pertama iman, kedua amal soleh. Wallazina amanu innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang beriman beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir bawahnya tu anak-anak sungai. Bahagialah hidup kita. Itulah kebahagiaan hakiki, terlepas pada azab neraka, masuk syurga yang kekal abadi insya-Allah. Jalannya iman, amal soleh. Jadi ilmu tauhid ni mengesahkan iman. Bagi iman kita sah, kita yakin, jazam, putus, iman kita sah. Cuma nak bagi kuat iman, amal ibadat, terutama yang sunat-sunat. Karena peranan ibadat sunat ni, dia mendekatkan kita dengan Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dalam hadis qudusi Allah kata, sentiasalah hamba-Ku yang nak mendekatkan dirinya kepada Aku, mereka dapat dekat diri kepada Aku dengan ibadat-ibadat sunat. Nawafil, ibadat sunat tu. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Bila Tuhan sayang kita, selamatlah kita dunia dan akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan sikit banyak ilmu kita ni Allah Ta'ala bagi manfaat yang banyak pada kita. Ya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallis alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bis salihati a'malana. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.